Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وأيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung lagi dengan masyiatillah, dengan kehendaki dan izinan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang jalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi kita dengan keterangan. Dan Allah taala utuskan nabi kita dengan agama yang benar. Di hadapan hari kiamat yang lagi akan datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada ini dunia, bawanya ajaran yang ada di dalam itu amaran, dan ada di dalam itu galakkan yang wajib kita tadi itu percaya kepadanya. Muka 77. Wada'iyan, dan dia sebagai pendakwah mengajak manusia kepada agama Allah Ta'ala di atas basirah dengan izinan daripada Allah Jalla Jalaluh. Dan Nabi kita datang mari kepada ini dunia ini untuk nak menutupkan risalah dan nak mengajak manusia dengan risalah Allah Ta'ala tadi kepada jalanan yang lurus, suruh tinggalnya jalanan kesesatan, dan mengajarnya manusia dengan ajaran Allah Ta'ala tadi itu akan orang-orang yang tak tahu, orang-orang yang tidak ada ilmu pengetahuan, dengan membukakan risalah, dengan sebab risalah Allah Ta'ala itu datang di atas Nabi kita, di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membukakan telinga yang tuli, mata yang pejam, akal yang tertutup, hati yang keras, dengan sebab risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membukakan perkara-perkara tersebut. Jadi memang tidak ada kesalahan apa-apa bagi manusia yang tak menerimakan akan ajaran Allah Subhanahu wa taala apabila ajaran Allah Taala itu berdepan dengan dia. Itu adalah sifat kebanyakan manusia. Allah Taala buat lagu tu kerana nak wi nabi, rasul-rasul dan orang yang mengikut nabi, ikut rasul, buat kerja. Sistem peraturan di dalam dunia ini
Allah Ta'ala berlakukan umpama tu. Wa illa kalaulah tidak begitu, Allah Ta'ala nak panggil manusia berimej sekaligus, boleh. Nawi manusia tak berimej belaka apa boleh. Akan tetapi itu bukan hikmat ya Allah Ta'ala utuskan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan risalah, bawanya surat kirimnya daripada Tuhan, geraknya manusia daripada duk tidur. Daripada duk tidur situ makna lalainya manusia daripada hari perjanjian yang dia tadi itu kena berjumpa. Bal za'amtum allan naj'ala lahum maw'idah. Bahkan mereka itu manusia sangka kata Allah Subhanahu wa taala itu tak letakkan perjanjian di antara dia dengan Tuhan. Memang dia tadi itu belum daripada nak mari pada dunia ni, Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, takkah aku ni Tuhan bagi kamu wahai manusia? Qalu bala syahidna. Katanya kita sekalian manusia ni, kafiruhum wa mu'minuhum, orang beriman dan orang tak beriman, memang Allah Ta'ala lah sebagai Tuhan. Akan tetapi apabila kita datang kepada ini dunia, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisan. Tiap-tiap anak diperanakkan mari kepada ini dunia, Allah Ta'ala peranakkan manusia tadi itu di atas fitrah. Al-fitrah hahuna, fitrah di sini bermakna al-Islam, bermakna al-iman, bermakna al-ihsan. Makna Islam, iman, ihsan. Sempurnanya manusia tadi itu datang mari kepada ini dunia dalam keadaan dia itu mengaku syahadah belum daripada dia nak mari pada ini dunia lagi. Maka syahadah yang mengaku depan Tuhan dulu, belum daripada dia nak dunia, Tuhan wak kira lepas daripada dia mari dalam dunia. Cuma kita rayak dah keadaan suasana, keadaan ibu bapa, keadaan orang betul, keadaan orang tarbiyah membawa pada seorang tadi itu boleh ubah daripada cara hak molek kepada cara tak molek. Fa abawahu, maka dua ibu bapa dia lah yuhawwidan, salingkan dia daripada agama Islam hak asli kepada agama Yahudi. Dan dua ibu bapa dia lah yang salingkan seorang budak Islam tadi itu kepada agama Nasrani. Dan juga dua ibu bapa itulah menjadi sebab memalingkan, menukarkan dua itu anak dia jadi agama Majusi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut tiga perkara. Ismul adat kama qala la'immah, ising adat ni la mafhumalah. Nabi sebut tiga, kita kata lagi nak jadi Buddha, kau jadi Hindu, kau jadi berapa pun ikut. Ini orang panggil peranan di dalam dunia yang Allah Ta'ala atur lagu tu. Dengan sebab itu apabila kita tahu dah lagu tu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mari pada ini dunia ni nak heret kita klik pada sana. Apa kita kena klik pada Islam? Kenapa kita menganutkan agama Islam? Sekadar kita menganut agama Islam dalam arti kata kita ni diperanakkan daripada perut ibu orang Islam. Sini ni soalan yang hairan, yang jadi pening kebanyakan daripada manusia, illa man rahima rabbuhu subhanahu wa ta'ala. Malaikat orang yang Allah Ta'ala merahmati dia. Lagu mana? Dia kata kita nak sungguh gapo sangat dengan ajaran Islam. Kita nak kemas setara mana dengan ajaran Islam. Ajaran Islam supaya dengan ajaran lain-lain. Ajaran Buddha, ajaran Hindu, ajaran Sikh, ajaran apa nama sembah apa berkata gilah sama ya. Cuma Tuhan takdirkan kita mari dalam dunia ni kita duduk dalam agama Islam. Agama semua tadi tu sekadar nak usikkan kita nak jadi berjuruh. Kalau kita pandai berjuruh dah, tak payah kita beragama.
Sebab itulah nyeredah habis tadi itu akan ala ajaran-ajaran garisan yang digariskan oleh Islam. Agama Islam tak sewi zalim, ya zalim. Agama Islam tak sewi rasuah. Agama Islam tak sewi riba, ya riba. Agama Islam tak sewi curi, ya curi. Agama Islam tak sewi dusta, ya dusta. Agama Islam tak sewi corruption, ya corruption. Nah, itu banyak mana. Semua tadi itu terpunca daripada tidak keyakinan di dalam hati. Hati ini terputus daripada sifat keyakinan. Buatlah kanan ataupun kiri, natijah sama sahaja untuk diri kita. Hak besar sekali kita nak bawa lagu mana. Diri kita tadi itu boleh makan, boleh minum, boleh pakai, boleh guna, boleh mewah hidup di dalam dunia. Itu kebanyakan daripada manusia yang ada masa kita ini, yang ada masa demokrasi ataupun ada masa globalisasi. Globalisasi ini maknanya dunia tidak ada sempadan. Dunia ti raih head dan raih from dan tak ada. Nak gedah pergi ke mana pun boleh. Galik ke manusia ya faham gitu. Cuma kita nak betul semula, ayuhan nas. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Kita suka ke kita sebagai manusia Tuhan jadikan kita nak tinggal dok begitu sahaja? La ya'mur wa la yanha. Tuhan tak suruh tak larang? Abadan tidak. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Hei manusia, kamu kira ke kata mung tadi itu tak kena kembali kepada aku? Mung tadi itu tak nak kembali kepada aku. Sahabat tamu baca ayat, bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'idah. Kamu sangkakah kata Allah Taala tak ada buat satunya perjanjian hari perjumpaan di antara mung dengan aku? Maka kita sebagai umat Islam, cara kita nak mikir ni gini. Cara kita nak mikir, kita tengok dua jalan. Kita boleh mikir kerana Allah Ta'ala wikan akal fikiran bagi kita. Cuma Tuhan wi akal fikiran kita ni akal fikiran ulama kata inna uqulal insan ataupun inna uqulal bashariyah laha haddun taqifu indaha. Otak manusia tadi dia ada garisan yang dia kena berhenti tepat dia. Nak gelanggar pada tu tak boleh. Sebab itulah kalau kita tengok di dalam ilmu kedoktoran, otak manusia ni boleh stakab saning ni tak lebih daripada 2 kilo lebih sikit-sikit. Maka 2 kilo lebih sikit-sikit ni dalam otak dia tadi itu ada beberapa orak darah yang duk berlari yang menunjuk kata otak tadi itu duk gerak-geri nak carinya tujuan, nak bawanya diri tadi itu jaya dalam hidup pada dunia dan sebagainya. Maka kita ni sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita terhenti di atas 2 perkara. Al-jasadiyah ataupun al-ajsam, jasad kita, kemudian ar-ruhiyah, roh. 2 perkara tadi itu tatakawan, beripung 2 perkara jadilah kita sebagai manusia. Dinamakan Abdullah, dinamakan Muhammad, dinamakan Mahmud, dinamakan tu nama ni kata gila. Maka kita tadi itu kena buat kira 2 perkara ni. Semua orang yang engkar hakikat ni dia tak kuasa nak engkar dengan cara sungguh. Hingga orang putih, hingga orang mana-mana pun, orang Jepun, orang mana-mana pun tak kuasa nak engkar 2 perkara ni. Kerana Allah Ta'ala wi kepada manusia semua perkara yang dia nak. Semua perkara Tuhan wi pada manusia, tapi Tuhan tak wi sekarang, iaitu ar-ruh. Roh ni Tuhan tak wi mana bagi manusia. Maka semua manusia hadok kacau tadi itu semua yang boleh wasahan lek. Satu perkara yang tak boleh lakuh Tuhan. Sebab itulah di situlah ada agama-agama kebatilan naik mari. Dinamakan peraturan hidup yang batilah, yang manusia tu mikir dengan akal nak gunakan
roh tadi itu terasa dengan kata sedap untuk dia tipukan diri dia. Lah mana Allah Ta'ala rayak dalam Quran, wa yas'alunaka ya Rasulullah, mereka itu akan tanya engkau ya Rasulullah, anir ruhi, terhadap ruh, terhadap urusan ar-ruh. Qul ya Rasulullah, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Kata olehmu ya Rasulullah, roh tadi itu ialah urusan Tuhan aku, dan tidak diberikan terhadap manusia itu malaikat ilmu yang terhad, ilmu yang tak kuasa nak bicara masalah roh. Maka manusia kita daripada ajaran Allah Ta'ala yang rayak dalam Quran jelas, kata roh tadi itu adalah urusan bagi Allah, urusan bagi Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala katana, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Ta'ala jadikan tiap-tiap perkara. Jadi ni makna lagu mana? Yakni mengada daripada tak ada kepada ada. Hak ni sifat hak Tuhan, tak ada pia boleh nak mengatasi dia. Adapun perbuatan kan keratam, perbuatan Allah Ta'ala ada perbuatan, manusia ada perbuatan. Perbuatan Allah terbagi pada dua. Kalaulah fi'il muta'addi ada kesan, iaitu kesan dia tadi itu kena pada makhluk. Kalau fi'il bukan muta'addi, perbuatan dia tak adanya asap, tidak ada makhluk, maka itu adalah perbuatan dia. Kita sebagai manusia, perbuatan kita adanya kesan daripada perbuatan kita sebagai nataij, sebagai natijah yang kita tadi itu nak hasilkan daripada perbuatan hak kita kerja, pahala dan dosa. Maka pahala dosa inilah Tuhan nak buat naik neraca timbang amalan hari akhirat esok. Barang siapa berat amalan, maka selamatlah dia kepada syurga yang kekal abadi. Barang siapa ringan amalan, maka orang ini akan kekal dalam neraka. Nas'alullah Ta'ala selama-lama tak mati. Maka jelas perkara ni, kata manusia hak Tuhan rayak mari, dia nak lakah tak boleh. Jadi amal nak tasawur jadi luah dulu. Madah ni orang panggil madah dakwah campur dengan tayaratil fikri. Tayaratil fikri mana gerakkan akal kita, nak kita mikir selaras molek dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabar Nabi rayak di dalam hadisnya. Jadi manusia ia tahu kata ada roh. Mana dalil kata manusia tu tahu kata ada roh? Maka ia duk tengok tiap-tiap kali apabila orang mati, cukup jasad dia. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada tubuh, ada gapo cukup. Tapi dia tak boleh nak buat gapo-gapo pun jasad ni seumpama orang hidup. Maka di situ dia kerap putus jazam, kata manusia ni ada sungguh kekuatan badani, kekuatan ruhi, kekuatan bukan badan ni, kekuatan ruhi ada dalam tu ada sungguh. Apabila kata ada sungguh, di sinilah dia tak setunduk kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan agama-agama peraturan hidup mengikut hawa nafsu dia, mengikut kehendak akal fikiran dia. Apabila gini kena buat gini, apabila gini kena buat gini. Semua tadi itu daripada khayalan belaka. Apa yang kena buat? Kerana dia nak tapcut, nak jawab soalan yang ada dalam diri dia. Kata manusia tadi itu apabila roh tak ada tu, dia pergi ke mana? Lepas tu apabila manusia sekarang dah hidup dengan roh ni, kita nak makan gapo kepada roh? Ini masalah. Mereka cari segala-gala perkara. Tapi hak manusia kita mikir boleh menguasai, memuaskan hati satu perkara. Apa dia? Yani asyahawat, hawa nafsu. Tu yang hak manusia boleh mikir. Tengoklah orang putih ke, orang
Jepun ke, orang Cina ke, orang Rusia ke, orang komunis ke apa, semua nak memuaskan hawa nafsu dia. Tak sungguh nak mengenyangkan roh dia. Tak sungguh nak mengenyangkan roh dia. Cuba kita tengok ada satu agama dalam negara kita ni, apabila meninggal seorang daripada dia, yang nak buat lagu mana? Nak buat orang dalam orang hak mati dalam kalangan agama dia ni boleh pakai dengan cara mewah sebagaimana dia duduk dalam dunia. Ya kira nak buat lagu mana? Nak hantar pahala pergi pada roh tu. Nak hantar pada jasad tak boleh dah. Sebab jasad hilang dah. Hantar pada roh. Ya buat lagu mana? Ya buat duit pelesu, ya buat kereta pelesu, ya buat rumah pelesu, ya buat segala-gala muga, kama dia bakar, ya hadiah pahala kepada roh si mati tadi. Semua tadi ni apa yang khayalan belaka. Khayal yang manusia sesak di dalam hidup. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana ia tak setaat kepada keterangan yang dibawa datang oleh orang hak Tuhan. Orang Tuhan ni nama apa? Nama Nabi ataupun nama Rasul. Tu pangkat dia. An-Nabi ataupun Ar-Rasul. An-Nabi makna lagu mana? Yang ni orang sampai khabar daripada Allah Ta'ala kepada manusia. Ataupun Rasul, orang yang pegang surat utusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia wajib berjuang di atas urusan Tuhan sehingga gapo nak berlaku pun ikut itu Rasul. Allah Ta'ala menegaskan perkara ini di dalam Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaika, demikian itu kami mewahyukan kepada engkau ya Rasulullah, ruham min amrina, roh daripada urusan kami. Apa makna roh daripada urusan kami? Yakni makan roh. Roh yang ada dalam jasad manusia, makan dia iaitu Quran. Ruham min amrina iaitu Al-Quranil Karim. Ayat lain tafsir, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hei manusia, telah datang kepada engkau keterangan daripada Tuhan kamu, dan Tuhan buat turunkan di dalam Al-Quran cahaya yang terang untuk manusia tadi itu wak khija ambil pakai nak hidupkan roh dia. Sebab itulah benda ni waqi'iyah. Waqi'iyah makna lagu mana? Benda sungguh. Ayyuhal muslimun, saudara yang dihormati, saudari yang dimuliai, orang tak beriman ni yang mengaku dengan ini. Mengaku sebab apa? Quran ni gini. Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia pelik satu perkara, sing mahasatjan. Benar jadi mukjizah yang tak tahu nak royak dengan lidah manusia, tapi perasaan manusia boleh rasa. Balas mana? Tuhan royak kata di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tuhan buat turunkan Al-Quran sebagai penawar bagi hati manusia dan jadi rahmat bagi orang beriman dengannya. Ketenangan setelah daripada manusia dengannya Quran, rapat dengan ajaran, nak banyai tak boleh. Fauqal khayal, atas daripada benda kita khayal. Sebab itulah orang musyrikun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tahu akan hakikat ni. Cuma orang degil ni ia tak saya terima sebab ia degil, bukan ia tak reti. Ia nak buat lagu mana? Manusia tiap-tiap kali apabila Nabi baca, ia duk bubuh kepada Nabi. Orang gila, orang tak sempurna, orang tak cukup akal, datuk sihir, orang mengenak orang pecah belah, orang bawa ajaran baru, orang yang tak pandai nak masuk dengan masyarakat, orang yang tak ada kebukti pekerti, segala-gala perkara yang dia pagar terhadap Nabi kita, tak sia orang masuk dekat. Tapi apabila tiap-tiap kali orang musyrikun, orang hak kena pagar tadi itu dengar kata hak Nabi baca, ikut ayat mana-mana. Kalau ayat sakut paut dengan hati, kau teruk lagi.
Ayat hasakut baut dengan hati ni i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwalil aulad. Kata kau wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Kata kau apabila dengar ayat-ayat umpama tu je bahasa kata kau sebab orang pakat nak turut. Kata kau tu mana kau nak turut. Apa orang dah ayat Nabi sifat 10 perkara tadi wet tahu gitu. Pecah tahu lalu dah. Sebab apa? Ini mukjizat. Payah nak buat lagu mana? Ya waktu qara satu perkara kata kalau kita nak menang Muhammad, jangan kita dengar ajaran dia. La tasma'u waktu baik qara. Allah Taala sebut dalam Quran. Qara ni makna kata matrakan. La tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar bagi ini Quran ni. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalau kita nak dengar, kita nak menang terhadap Muhammad, nak buatlah mana tak sewa orang dengar terhadap ajaran Tuhan. Benar ni bukan sekadar berlaku pada zaman Nabi. Ama dok Mesir lama. Hari Jumaat, hari perayaan bagi umat Islam minggu. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari kita bangunkan malam Jumaat tu dengan amalan yang tertentu, buat khusus lagu tu tak boleh. Kita nak buat amalan lain-lain, malaikat baca surah surah Kahfi ke hak tu lain lah. Hak tu ada nas khusus. Dalam masalah amal ibadat kita sebagai umat Islam, hak jalan ni sunnah ni, kita nak buat satu perkara kena ada dalil. Jangan istihsanil aql. Jangan kita berasa dengan sedap, berasa kata tak apa, berasa kata malak lah. Bukan lagu tu. Hari perayaan ramai umat Islam pakat tubik nak semaya jemaat. Terkadang masjid baca Quran dulu buat dia, buka fikah dan sebagainya. Ada pasal tu rupa cara dia. Pasal ngaji Quran hari Jumaat pakat mudarasah wa halaqah Quran, buka fikah luar. Ada juga buat lagu tu. Ada panggil tok guru mari ngajar duk di atas khisi umpama ni, dia baca Quran wi kepada umat-umat ni dengar, kamar dia tafsir Quran. Ada juga lagu tu. Banyak perkara daripada dia buat. Belum daripada tu imam nak naik atas mimbar, khatib nak naik atas mimbar. Nak rakyat kata ajaran Islam ni datang dengan Alkitab, dengan Quran. Orang Nasara yang ada sekelilingi umuh-umuh orang dalek, orang Arab ni, orang Nasara ni mana orang yang tak mengaku mereka kata Nasara, yang mengaku kata mereka Al-Masihiyin. Masihi ni kena kepada Masih bin Maryam. Masih bin Maryam ni iaitu kena pada Nabi Isa alaihi salam. Masih ni ada dua dalam Islam, Masih Ad-Dajjal dengan Masih ibni Maryam. Dua ni ada hak baik, ada hak tak baik. Ada apa kita tak boleh masuk situ. Yang ngaku dia kata Masihiyin. Ya buat lagu mana? Hari Jumaat tu dia ambil anak-anak dia tu, haduk dalam umuh tu. Takut dengar ajaran Tuhan ni kita di kanisah. Tak di bot. Tak apa? Kerana nak we dengarnya, tak saya we dengar ajaran Tuhan. Sedangkan hari Jumaat tadi itu bukanlah hari cuti bagi mereka. Hari cuti mereka hari Ahad. Mereka tak sewa dengar akan ajaran Tuhan dengan telinga-telinga anak-anak mereka. Limaza? Karena mereka itu faham. Apa hak Tuhan raya? Mereka itu faham. Mereka itu orang Arab lebih faham daripada kita. Mereka itu mengaji bahasa mak dia. Bahasa Arab ni bahasa mak dia, apa dia tak faham? Supaya kita, bahasa mak kita faham tak? Memang kita faham. Apa jawab lagu tu? Kerana nak royak kata kebenaran bukan salah di kebenaran. Salah dia orang tak sah dengar. Payah nak buat rupa cara lagu mana? Ya bakitkan gitu, ya bakitkan gini, ya bakitkan gitu, ya bakitkan gini. Sebab itulah kita tengok manusia hak sebenar pun, kalau dia kau lari daripada ajaran Tuhan, kau susah. Kau paling daripada ajaran Tuhan, kau jadi kepanasan. Kau berasa maju, kau teruk masyarakat dia. Cuba kita baca surat khabar Amerika, surat khabar orang putih. Dan khabaran hak sungguh lagi,
Ada di kalangan adik-beradik kita ni duk ke apa nama Faransit, duk ke Sweden, duk ke Jerman, duk ke Amerika sendiri. Bukan tak ada, ada. Hak tu orang hak duk dalam kawasan dia sendiri tu tahu benar-benar. Kata gapakah berlaku di dalam negara mereka. Cuma kita rakyat sama dah. Besok kecek sini. Kata tadi itu mereka pergi duk tanggih. Tadi itu masalah al-i'lam, mereka pergi di tangan mereka. Sebab itulah umat Islam tak tahu dengan cara sebenar. Mujur orang Islam hak mengaji Islam pasal sunnah tadi itu, wak juga candau tiam. Wak juga kamera hak atas nunu untuk suluhkan benar-benar ambilnya kawasan benar-benar khabar-khabar hak benar sebar pada umat Islam. Kalaulah kita makan dengan cara pemikiran Islam juga tapi Islam hak pasal tak maju, Allah tak ada apa. Seolah kata ikhwah kita duk kena tindah di Yahudi Sahyuni di Palestin, tak kena mengena dengan kita. Demo-demo kita seolah tak benar tak berlaku. Sebab hak demo waktu baik di dalam berita tu kau 90% daripada khabaran masuk dengan benda kesalahan belaka. Hak sungguh tu lagu tu. Maka kita nak kembali kelik pada masalah tadi. Kata ajaran Islam kita ialah ajaran yang datang daripada Allah, yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari untuk manusia pegang dengan dia dan nakwi manusia tu dapat ganjaran dengan sebab dia beramal dengan ajaran Islam, dan dia akan dapat balasan dengan cara sebaik-baik balasan. Panawak lagu mana nakwi manusia faham akan ini hakikah? Pasti kita tadi itu kena tak satu sistem cara pendakwah untuk mengajak manusia kepada Alkitab wa Sunnah semula. Kerana kitab wa Sunnah hari ini baru nak naik. Alhamdulillah di tanding kita boleh naik mutu dah. Ajaran Islam as-sahihah di tanding kita boleh naik mutu. Di negara Malaysia baru duk tak dukung baru. Nak jalan alih lagi, duk tak dukung baru. Tapi tempat kita kelebihan alim ulama pendakwah tempat kita, mari tak lama boleh naik mutu dah budak kita tu. Anak kita tu naik mutu, wak mutu boleh dah. Apabila bawa mutu boleh, tak lama je bawa kereta boleh. Tak lama je bawa kapal tupai, bawa kereta api boleh. Hak ni bahasa dia. Sebab itu kita kena faham, kata dakwah kita ni bukan sekadar dakwah orang Islam yang faham Islam kurangnya daripada 100% nak jadi 100%, itu punya dakwah. Dan kita sebagai umat Islam pendakwah dalam jalan ni kita duk guna ni, duk guna ni bukan duk guna ni ialah mengajak juga orang bukan Islam kepada ajaran Islam. Tiap-tiap hari orang boleh menerima ajaran Islam dengan sebab manhajil Qur'ani was sunnah. Manhaj orang yang pergi dengan cara Quran dan hadis ni mengajak orang yang bukan Islam masuk Islam. Limaza? Kerana dia berasa apabila jumpa dengan ajaran Tuhan, ajaran Rasul, hak sungguh dia berasa puas hati. Apabila puas hati, dia boleh terima dengan diri dia sendiri, tidak kena paksakan dia. Hak dok rakyat saat ni kata maju, sedahsyat-dahsyat sekali orang hidup di sana. Tidak ada keamanan, tidak ada kemewahan. Malaikat satu tempat. Malaikat satu tempat hari kita boleh puji dengan cara luah-luah, bukan dengan semua, iaitu di Jepun. Di Jepun sekarang lalan ini, kalau kita pergi tempat dia, cuba pergi jalan tak ada masalah, pergi untuk nak tengok keadaan pedungan. Bukan pergi pasal lain lah, niat molek lah kita pergi. Tempat dia ni galiknya ajaran hak dalam Islam kita berakhlak tu yang dipakai oleh negara dia. Rabiab ada susunnya peraturan hingga kasut masuk, selipar masuk tempat-tempat dia je tak jadi riap roy, tak jadi molek. Kamar dia nak beli barang apa, ya baris molek. Lepas tu ada canjaban dia. Puak-puak dia ni ada hak ni kita boleh royak kata, ya tu ambil ajaran kita pergi guna.
Amba pernah kecek dengan seorang daripada orang menega. Orang menega, orang Islam kita maaf lah deh, kita nak setuh ni. Terkadang kita nak buat hafsah tak boleh. Seumpama Yong Huat, seumpama gapo lagi, barisak hafsah hak menega hak kedai-kedai tu. Sebenarnya demo mari tanggal 10 juga di negara kita. Bukan mari dengan kok mana dak, terkadang asal usul jual hari gitu ya biasa ya. Tapi kelebihan yang Allah Taala beri kepada dia walaupun dia tak beriman dengan Tuhan, dengan sebab ajaran Islam yang mereka itu amal juga. Dalam masalah perniagaan memang orang kafir kita tak boleh nak aman dengan dia, yang ada tipu dan sebagainya. Tapi tipu dia tadi itu tak jadi tah darat. Kita umat Islam tipu tah darat. Ni sebab tu nak buka usaha tak boleh tu. Nak jadi lebih tak boleh. Sebab apa? Sebab ajaran Islam kita pah tepi. Terkadang tahu saja ni, tahu saja sekadar tahu, tak kesal pun. Sebab tu kita mari ngajar di sini ni, kita nak buatlah mana nak kesal kepada diri kita. Supaya kita nak akad gapo? Nak akad diri kita kan akad Islam. Kita nak akad ajaran Islam kan kita nak akad peribadi kita. Saya tanya. Supaya kata kita tadi itu ada jaksa di dalam agama, di dalam negara kita ni, pasti kita ayuhal muslimun kena akadnya Islam dan ajaran Islam. Barulah kita tadi itu jadi lebih. Soal kita tanya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Rahman ibn Auf, dia lagi Khalid ibn Walid, Abu Ubaidah ibn Jarrah, bila tahbih sahabat kedai-kedai duduk sekali dengan Nabi itu. Orang panggil ar-rijal haula Rasul alaihi salatu wassalam. Orang duduk jadi ruakan atau khawat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar apa boleh naik gitu lalu, sedangkan ya habis harta. Habis harta Abu Bakar. Umar habis nyawa. Uthman habis nyawa. Harta tu habis juga. Sahabat nyawa apa habis. Uthman harta habis, nyawa apa habis. Ali pun kadzalik. Khalid ibn Walid habis tenaga, mati atas kata Khalid ni. Abdul Rahman ibn Auf habis harta dia untuk mengangkatkan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Khadijah di kalangan orang perempuan habis harta untuk angkatkan jalanan yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya soal sepatah, apa mereka itu berani sepakat gitu lalu? Ambil rai mana, ambil gapo boleh sepakat berani gitu lalu nak buat kerja? Tak lain tak bukan kerana mereka itu kena Islam, itu kena sungguh. Kena sungguh kata Islam ni gapo dia? Bukan sekadar dek sini. Kalau kecek sini tak turun sini ni, tak lepas pada sini ya. Sini dengan sini tak ada. Lah bukan lagu tu. Pak kita dia manusia ke tak, bukan malaikat. Mereka kita sebut tadi tu manusia, bukan malaikat. Kita pun bukan malaikat, iaitu manusia juga. Allah Taala janji kata kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan ajaran Islam pada akhir zaman, ka hijrati ilayya. Barang siapa pegang teguh dengan ajaran aku masanya fitnah dok berlaku, orang ni ganjaran seumpama dia hijrah kepada. Nak tanya sepatah lagi, cuba kita jawab pada kita sendiri. Gana? Semua sahabat hak ambo akik mari tadi itu, adakah pangkat dia jatuh? Adakah nama dia hilang? Abadan tidak hilang. Tetap ada sampai ke kiamat nama-nama mereka. Dengan sebab apa? Boleh jadi gitu tu kerana manhaj yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang. Maka Islam kita hak kita dah bawa ni dinul haq, agama hak benar. Agama yang kita tak berasa kata dia tadi itu ada harga,
malaikat kita kena pergi tanya orang tak beriman buat apa boleh mau beriman dengan agama aku ni. Cuba kita buat kerja tengok. Cuba kita pergi tanya orang tak beriman lepas tu masuk Islam. Banyak. Tapi nak orang hak abqari. Cari bomo, cari doktor, carinya profesor, sastracan, carinya orang fisik, cari orang kemi, cari orang hak pandainya dalam masalah citwitya dan sebagainya. Kenapa mu tu terima Islam? Ya boleh royak kepada kita, terkadang perasaan itu kita orang Islam pada asal tak berasa walaupun sikit pun. Ama pernah tanya mereka itu dan sebagainya. Sebab itulah apabila orang dapatnya ilmu pengetahuan yang sahih, dia berasa yakin dengan agama dia, dia boleh nak calon diri dia. Diri ni aku pada agama. Harta aku boleh pada agama. Masa aku boleh pada agama. Sebab dia tahu kata dia buat kerja ni gapo dia. Dok terlekatnya di mana? Terlekatnya fahmus sahih tu tak ada. Fahami hak betul tu tak ada. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum daripada dia nak buat, dia faham tu dulu sampai ke masa 13 tahun. Sip sampai ni untuk nak faham. Cuba kita tengok tok-tok guru kita, hak ajaran Islam hak sebenar ni dah buat kerja. Kita kata 30 tahun kita tak. Ya faham mari 20 tahun hak amal duk bilai-bilai mari. Ngajar tafsir Makkiyah, ngajar tafsir Madaniyah. Bahagian ni mengajar masalah iman, bahagian ni masalah Islam, bahagian ni masalah ihsan. Pakat buat kerja belaka 99 orang tokoh-tokoh ulama kita senega-senega tadi itu yang ada tempat teh kita lepas daripada 20 tahun ataupun tak sampai 15 tahun kesal tubik mari. Kesal tubik mari. Kepada umat Islam jadi singtip mahasatkan, benda jadi mukjizat, kuam plian preng, benda yang berubah tadi itu tak khayal dalam akal fikir kata kita nak sampai sini. Hari ni ayuhal muslimun, benda dok sini salah atau dok boleh kita tengok dah lek tu lek ning dah. Cuma kita nak bela lagu mana? Sebab tu guru bagi ambo dia kata kita nak naik ke mocok kun sud atas sekali tak ada ayah, tapi nak raksa cem tadi tu, nak pegang teraju situ sama tu hak tu payah. Sebab itulah syababil ummah mana pemuda bagi ummah kena ada di sini hidup. Hati kamu kena hidup dengan apa? Hidup dengan udumkan, hidup dengan ajaran, hidup dengan iman, hidup dengan Islam, hidup dengan ihsan, hidup dengan tauhid. Supaya nak we gerak benda tadi itu, we boleh jaga lagi sama. Boleh jaga lagi sama. Kerongkan orang Islam hak faham betul ni bukan halus nah. Bukan halus. Apa boleh kacau besar gitu lalu ni? Kalau nak tidur duduk rumah, tak ada payah duk letak apa 4-500 juta tak bahu. Duk tidur rumah ni. Senang lebih lagi, tapi tak tahu 4-500 juta untuk li ajlil ummah, kerana nak akaknya martabat ummah fataniyah terutamanya dan Nusantara dengan cara umum. Nak rakyat kata kita ni tubik daripada tarbiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang teraju nak bawa manusia kepada kejayaan dunia dan keuntungan di negeri akhirat yang kekal abadi, tidak ada mati. Wa'duna laisa fid dunya. Perjanjian kita bukan dalam dunia. Dunia hari ni kita jumpa, esok berkedak pula. Hak ni gi kotor, hari ni gi kak ni. Tapi tepat je kekal abadi sungguh, iaitu di dalam syurga pakat semuka suara kecek. Qalu salaman salama, kecek dengan cara molek dan sebagainya. Itu tujuan hak kita kerja. Maka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hak kita mengucap tadi itu miqamai lebih daripada hak kita sekadar duk lahong di lidah saja. Sebab apabila dia motak kita di dalam lidah hak tadi itu, mari dah malaikat mari tanya, mu nak kata lagu mana terhadap seorang lelaki yang diutuskan mari kepadamu bawa Quran mari, nak kata mana terhadap dia? Nak kata mana? Hari tu ni mulut tak cakap, lidah duk dia. Cakap kaki tangan.
Bagaimana bercakap kaki tangan? Wallahu bihi alim. Allah Ta'ala punya tahu. Kita beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kata. Kalau meja ni Tuhan nak ya kecek akhirat esok. Main ngajar dah di ASEAN mo, meja jadi saksi kecek wi Tuhan dengar. Kain ni, kita ni, mikrofon ni, semua hak dengarkan suara ni Tuhan wi kita wi menyaksi. Sebab itu kita ni kena faham kata kita duk buat kerja ni hak pia. Kita buat kerja hak siapa? Dalam Islam tak zalim manusia. Hak mung kerja, mu ambil lah bahagian mu. Ambil lagi. Tak ada masalah. Tapi tujuan kita kerja agama, hak Nabi kita hajar, iaitu kita nak akad li'a'la kalimatillahi hiyal ulya wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Nak jadikan kalimah hak kufur dengan Tuhan pas tanuh, nak akad kalimah Allah Subhanahu wa taala tinggi. Dengan sebab kita dengan 10 jari ni ke? Bukan hak lain. Tapi setiap orang ada midah kerja dia. Kalau kita nak kira mari. Kalau nak sebut dengan cara kasar-kasar, orang ni kerja ni, orang ni kerja ni, orang ni kerja ni, semua tadi tu ada kelebihan daripada Tuhan belaka. Sebab tu jangan kita ni ada sifat tak puas hati. Barang siapa ada sifat tak puas hati di dalam hati, celah kata dia tak puas hati dengan pembagian hak Tuhan beri. Bukan kok lain. Tuhan tahu bagi kita ni sekadar mana, Tuhan tahu. Tubuh kita ni qadar ada tak? Ada. Apa tubuh orang ni berat banyak ni, orang ni berat banyak ni, Allah Ta'ala tahu. Orang ni tuhawi banyak ni, orang ni tuhawi banyak ni, orang ni tuhawi banyak ni. Semua tadi itu fi makanihi, pada tempat dia. Dia boleh buat belaka. Sebab itulah kita besar sekali di dalam agama kita ni, di dalam ajaran kita, jangan sama sekali kita berasa tak puas hati dengan pembagian hak Tuhan beri. Jangan. Kita pakat kayuh lah. Kaki tangan ada kah? Akal fikiran ada kah? Telinga ada kah? Idea ada kah? Kayuh gi. Kayuh gi. Sampai mana tu hak Tuhan beri. Bukan duk riba tangan duk dia. Tak apa tu. Dah tu. Kalimah lagu tu berhentilah, kita kena berhenti. Kalau kita nak jaya hidup dalam dunia, berhenti daripada cara mikir lagu tu. Berhenti daripada faham lagu tu. Berhenti daripada kita buat lagu tu. Buat apa? Kerana benda tu tak bawa kepada kemajuan kita hidup dalam dunia. Dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa taala akadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan bagi kita, walaupun dia tu hamba. Allah Ta'ala ni tahu kata Nabi Muhammad tadi itu adalah hamba dia, tapi Tuhan akad darajat dia. Buat apa boleh akad darajat ya Allah? Kerana dia tadi itu buat kerja sungguh. Allah Ta'ala kata wa rafa'na laka dhikraka, kami akad akan dikau sebut tak engkau. Tak tengok kita sebagai umat Islam ini, kalau sebut Allah, sebutlah Rasulullah. Orang nak mulia ni kena usaha tinggi. Amanah ayat satu perkara kepada umat Islam di sini. Walaupun kita kenal satu orang yang lebih kedebel ni. Orang mana-mana nak lebih, calonlah diri kita duduk dengan orang lebih. Barang siapa nak lebih, maka duduk dengan orang lebih. Ya lebih pada dia. Ya lebih sampai dia, insya-Allah 5 minit biiznillah taala. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Albani ni kita sebut untuk nak rayak kata sungguh dia, siapakan nama dia, sebut sekali dengan hadis Nabi duk gini. Hal lain kita tak ada nak kecek sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia tak? Memang mulia. Tetapi apabila sebutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belakang pada tu sahahahu hasanahu Albani, ada nama dia duk bawah daripada apa dia? Bawah daripada hadis Nabi. Sebab apa?
Sebab dia sungguh Datuk ni baca tiap-tiap hari 16 juz sehari. Tiap-tiap hari 16 juz sehari. Cuba kita tanya dia, kita baca surat apa je? Baca Quran tak apa, tak usah baca hal lain, baca apa je? 16 juz yaumian, tiap-tiap hari. Allah Taala akak darajat dia. Apa? Kerana dia sungguh. Kita pun sama boleh. Bukan tak boleh. Kalaulah kita sungguh dalam gapo-gapo pun, insya-Allah kita diakak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, jangan terlupa sama sekali kita ni umat biasa kena buat kerja. Kita ngaji hadis Nabi, kita ngaji cara Nabi untuk nak tiru Nabi, nak buat kerja. Learning alhamdulillah di Masjid Darwish kita ni di Madinatis Salam, kita usaha meluangkan masa. Allahu yubarika fikum warfa' qadrakum. Jama'ana Allah wa iyyakum fi firdausil a'la ya rabbal alamin. Molek dah tu. Tapi nak lagi. Lepas daripada kita ngaji, kita nak peramen pun balah mana? Nak buat penilaian lagu mana? Kata aku ngaji, aku boleh gapo tubik daripada madrasah ni, sebulan aku boleh buat gapo. Ubah kedak kita mai dengan sebulan, kita boleh buat gapo untuk diri kita dan untuk keluarga kita, masyarakat kita buat gapo. Wi pandai dengan kita pergi ngaji. Walaupun kita ngaji tak ada kelas, ngaji ginilah asal pun. Apatah lagi pelajar-pelajar hak ngaji di jamiah. Tahun 1 balah mana kita? Tahun 2 balah mana kita? Situ kita kena peramen pun. Untuk nak wik kita tadi itu jadi mulia, nak wik jadi lebih, pasti kita kena ada benda tu tadi. Jangan terlupa hak amba royak ni. Amba sendiri tak ada nak royak ke orang lain. Kalau tak baca, wajib kena qada. Dan tiap-tiap bahasa hak kita telitah, kita buh di dalam surat kecil, dalam kocek ni tulis lalu. Tulis masalah hak kita ingat, kemudian pergi duduk atas meja, tulis gapo hak kita nak buat bahasa. Tak so. Apabila kita duduk lagu tu, gapo apa yang duduk sini dalam otak kita. Ada seorang syekh kita ni, Dr. Ismail Lutfi kita ni, dia ada satu musyrif dia, nama Syekh Abdullah Mutlaq. Syekh Abdullah Mutlaq, ustaz doktor, profesor doktor lah dia tu. Amba pernah dengar, belum daripada pergi Mesir lagi, dok dengar dalam radio lepas Jumaat tu, hari Jumaat kita tak pergi kana, asal kita duduk rumah, nanti buka radio untuk masuknya ke Tebah Haramain dan mengajar daripada mimbar Haramain, Izza'ah As-Saudiyah pada masa tu. Salah satu daripada dia nasihat, benda ni kita dengar 20 tahun lepas adalah, ia kata apabila kita ni nak jadi orang najah. Najah ni makna kata orang yang dapatnya bawa diri jaya, dan orang hak belakang, orang hak sekelilingi dia, dia boleh kat naik. Tu makna orang hak najah. Dia kata tiap-tiap perkara dalam otak manusia kita ni, dia terlupa, ingat terlupa. Maka dia kata ambillah buksa dalam kocek ni, hak kecil ni, batu buh kalah seputung. Ingat gapo hak kita mikir, kita tanda taruh, kamar dia bahas selalu hari ni sebagai kanban hak kita wajib manzili. Semenjak daripada hari tu sampai ke hari ni, kita tak tinggal perbuatan tu. Buat semua. Kalau ada masalah gapo kita kaji apa? Kerana kita nak jadi kita tadi itu bukan sekadar boleh bawa diri, nak bawa juga amanah hak lain lagi tu kita nak bawa juga, nak bergerakkan akal fikiran dan sebagainya. Lalu dia tadi itu berjaya dalam masalah hak dia duduk dalam media dia tu sampai ke jadi hayatil kibaril ulama, rajak ke semua dalam negara sakut paut dengan hukum agama ke dia. Ya tok guru bagi syekh kita. Pas tengok anak murid ialah mana? Tengok tok guru, tengok anak murid. Ha tu baik orang. Supaya kita. Madrasah ni saya percaya madrasah, orang panggil madrasah sirah, dakwah manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Darwish kita ni akan tubik.
Tak tubik dari hak duk sini, ya tubik hak duk dalam ni. Ya akan tubik. Hak tu kita harap. Kalau tubik mari dengan cara molek, tepat kita dah ada. InsyaAllah. Kita buat. Sebab itulah kita agungkan orang hak pandai. Syekh kita ni buat mahalai untuk nak akak orang pandai. Bukan kok mana dak. Buatnya Madinatus Salam untuk nak memajukan. Bukan kok mana dak. Sebab tu kita sebagai umat Islam hak duk sini ni, we nampaklah kata gapo jadi gapo. Jangan suka buruk. Orang umur 70 kita kata, Allah yubarika fi umrihi. Minta Allah Ta'ala memberkati tuan guru kita, umur dia dan kerja dia dan sebagainya. Setengah-setengah duk faham kata syekh kita ni gitu dan gini. Hei, kita kira ngakak. Orang 70 ni depan dia tu nak ada berapa? Hayawak ni belakang dia ni li ajli ummah, untuk ummah. Bukan untuk dia dan peribadi dia, dak, untuk ummah. Sebab tu kita orang jalan belakang dia, kita buat kerjalah ingat kerana Allah, untuk ummah, untuk ummah. Barulah kita tadi itu jadi rajulun ummah. Rajul, seorang yang ada jaksa, boleh sebut tak muka dunia. Dengan cara molek, kita tidur dalam kubur esok pun dapat ganjaran hak molek, masuk syurga belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah matlamat kita pakai hidup. Sekadar itulah pada perjumpaan kita sekali ni, walaupun lewat sikit. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.